Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Pengajian kita sudah sampai kali yang ke-106. Dan kupasan pada malam ini insya-Allah kita akan menyentuh tentang titian sirat dan juga kolam Nabi Muhammad. Kita masih dalam kitab yang kedua daripada 40 kitab yang ada dalam Ihya Ulumuddin. Kitab yang kedua ini tuan-tuan, dia cerita tentang tauhid. Namanya kitab Faedah-Faedah I'tiqad. Jadi pada minggu lepas pengajian kita tertangguh sebab hilang suara. Saya bangun dalam pukul 5 tu, nak sembahyang asar, tiba-tiba hilang suara. Jadi macam suara itik nila ni. Dari pagi tu duk rasa lah, makin kurang. Sampai ke petang tu terus hilang suara. Tu yang terpaksa cancel saat-saat akhir. Panas tu satu. Satu lagi, pada hari Ahad tu duk berkhasidah sakan dengan anak-anak. Itu duk khasidah. Hari Isnin tu hilang suara. Khasidah main-main je pun, khasidah Jalaliyah. Secara ringkas permulaan dia lebih kurang macam ni lah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah wa maulana Khalilullah alaihi salatuna ya Allah. Dia punya intro depan tu macam tu lah, tu panjang lah. Qasidah punya qasidah, hari Isnin hilang suara. Terus tak boleh main. Elok juga tumpang. Betul-betul susunan dia tak ribuah je lah. Tak ribuah dia. Nanti ya. Tahu melodi. Itu namanya qasidah Al-Jalaliyah. Jadi tuan-tuan, minggu lepas nampaknya Allah tidak pilih kita untuk bersidang. Sungguh pun Allah tak pilih kita untuk bersidang. Tak semestinya dia bermaksud kita ada buat kesalahan. Kadang-kadang ada hikmah di sebaliknya yang kita tak perasan. Tak semestinya bila kita ditimpa satu-satu malapetaka itu maksudnya kita ada salah. Tak. Contoh yang paling mudah macam ni lah. Satu orang ni anak ada 5 orang lah contohnya. Anak yang pertama berjaya, belajar tinggi-tinggi, berjaya jadi ahli politik, jadi pemimpin masyarakat. Anak yang kedua pun berjaya juga, belajar sampai Al-Azhar, balik jadi pula ustaz, tinggal jauh dari kita lah, pergi Sabah Sarawak lah. Anak yang ketiga pula berjaya juga, kerja dapat kerja di Amerika Syarikat, jauh lah. Anak yang keempat pun berjaya juga dalam bidang perniagaan, jadi orang kaya lah, duduk di Kuala Lumpur. Sat-sat pergi ke China, sat-sat Indonesia, sekejap-sekejap India. Tinggallah anak yang last ni seorang duduk di kampung. Belajar tak apa boleh nak pergi. Jadi kalau kita salah faham tentang perancangan Tuhan ni, kerja-kerja Tuhan ni, kita duk kata lah, apalah salah budak ni. Ni mesti ada buat salah ni. Abang kakak semua berjaya, kamu seorang tak berjaya, kenapa? Yang orang lain pula salahkan kita. Dia tu anak dia hak last tu tak berjaya tu, mesti sebab ada dia buat masalah tu. Adalah dosa apa tu. Rupa-rupanya anak yang last tu memang Tuhan simpan untuk jaga kita. Anak lain berjaya pun, jawatan tinggi pun, terkenal pun duduk jauh. Seorang Amerika, seorang Kuala Lumpur, seorang asyik keluar negara, seorang Australia. Dia ni lah yang kita nak harap pun. Tambah-tambah pula kita dah tinggal seorang, pasangan kita dah meninggal. Kalau yang lelaki, isteri dah meninggal. Kalau yang perempuan, suami dah meninggal. Dah tua, kita pun tak larat. Rupa-rupanya anak yang duduk dekat dengan kita ni dah, yang tu lah harapan. Nak suruh ke kedai pun dia lah.
Kita terempak dengan buah nyok nak hantar hospital pun dia lah. Apa-apa jadi pun dia lah. Rupanya memang Tuhan simpan lah. Bukan dia tu tak jadi pandai tu disebabkan dia ada buat salah ataupun kita ada buat salah. Rupanya memang kerja Tuhan macam tu. Nak simpan dia tu untuk kemudahan kita. Jadi sebenarnya pengajian kita minggu lepas tu tak dipilih oleh Tuhan untuk bersidang. Mungkinlah ada hikmah-hikmah dia yang kita tak perasan. Antaranya salah satu, memang saya tak sempat buat persediaan pun. Nota siap dah, tapi tak sempat nak study. Malam tu kalau mengajak dia akan jadi sekejap. Mungkin 40 minit kira habis dah. Tak sempat nak study. Macam malam ini sempatlah buat rujukan, study, tengok balik kan, buat semakan. Jadi panjang sikit lah. Tu salah satu lah. Nak mengajar kitab Ihya ni, dia perlu masa yang lama juga untuk satu-satu kuliah. Tambahan pula kita bukanlah ulama. Jadi sekurang-kurangnya saya buat tu dalam 3 petang lah. Kalau bukan 3 petang pun 3 malam lah. Kalau bukan 3 malam pun sehari setengah lah. Daripada buat nota, daripada buat rujukan apa semua, sehari setengah lah. Barulah rasa sedap nak mengajar. Kalau siap-siap nota tak sempat buat rujukan, tiba-tiba kena mengajar, dia jadi kelang kabut. Jadi kelang kabut. Kalau kitab biasa, kitab kecil mungkin senang. Kita nak mengajar malam ini, petang tu dia buka-buka sikit, boleh dah. Kitab Ihya ni dia kena masa lama. Tambah-tambah kita nak mengajar pula terperinci. Tapi ada juga orang sangka bila mengajar kitab Ihya ni senang. Dia ajak kita, jom hari ni kita keluar, hari Ahad ni. Masa tu di sini mengajak hari Ahad malam Isnin. Jom kita keluar. Malam ni ada kuliah ni nak mengajar. Kuliah malam, kita keluar pagi sampai petang balik. Malam mengajar. Dia tak tahu susah payah nak buat preparation tu punya susah. Yang seorang lagi kawan pula, malam ni nak mengajak kuliah ni, ada kuliah maghrib malam ni. Dia mai lepas asar. Sembang sampai orang azan baru dia balik. Dalam hati kita kata, alamak dia tak balik pula dah. Duk sembang lagi. Tapi kita yakinlah la haula wala kan. Tuhan bagi ilham, tak buat preparation pun lancar juga. Kalau Tuhan tak bagi ilham, preparation hebat mana pun tak jadi juga. Ada seorang lagi kawan, dia main lepas maghrib juga. Ni pengalaman. Dia datang kita bagi tahu, saat lagi ada kuliah maghrib ni aku ni. Kat mana? Kat surau dekat sini lah. Tak apa lah. Sembang sampai dekat kat maghrib. Kita baru nota semua siap, kita nak buat preparation lah, nak sembang, nak rujuk apa kan. Tak sempat lah sebab dia dah ajak sembang sampai dekat maghrib. Tak apa lah. Lepas tu dah dekat-dekat nak sampai maghrib, dia tanya, mengajar lagi start lepas isyak kan? Dia punya soalan tu, mengajar lagi start lepas isyak kan? Kita cakap lah tadi kuliah maghrib. Rupanya dia ni, saya duk rasa lah, belah tahun dah dia memang tak pernah pergi surau atau masjid dengar kuliah. Dia tak pernah. Jadi dia tak tahu pasal kuliah maghrib apa ni, dia tak tahu. Bila kita kata malam ni nak kuliah maghrib, dia kata lepas isyak lepas start belajar. Dak maghrib ni lepas sembahyang terus bekerja. Dia kata, iya ke? Dah lewat dah ni. Tak apa, aku balik dulu. Dia tu rasa belah tahun. Sembahyang Jumaat, nasiblah kalau dia pergi tu. Nak kata kuliah majlis pengajian memang tak pergi. Kecuali kalau dia pergi kursus ke, memang wajib duduk. Itu lain. Nak kata dia sendiri cari masjid surau nak dengar kuliah, rasa belah tahun dah. Jadi dia tak tahu perjalanan kuliah maghrib tu macam mana. Sebab tu dia sangka start lepas isyak. Kita kata kuliah maghrib, start maghrib ni. Sebagaimana yang kita faham dulu masa kita belajar bab ilmu, ada ulama kata kita ni kalau 3 hari tak duduk dalam majlis agama. Majlis agama ni tak semestinya pengajian. Majlis zikir pun agama juga, majlis tarbiyah pun agama juga. Kalau 3 hari tak duduk dalam majlis agama, maka matilah hati. Nak hidup balik tu dia payah. Ni tambah kalau belah-belah tahun tak duduk dalam majlis agama, jadi susah.